Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengurusi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia saudari Fariha binti Wasli, pengurusi tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia saudari Zulika binti Abdul Talib, Timbalan Pengurusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia saudari Siti Soleha binti Nordin, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang dikasihi Barisan Pegawai serta Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri. Yang berbahagia Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Naib Presiden UMNO Malaysia. 3 Wakil Majlis Kerja Tertinggi, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Yang berbahagia Datuk Seri Hajah Shaniza binti Syamsuddin. Yang berbahagia Datuk Razlan bin Muhammad Rafi'i. Yang dikasihi saudari-saudari sidang perwakilan sekalian serta Dev jemputan. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran saya panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam Perhimpunan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia tahun 2023. Sebelum saya memulakan ucapan, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Dayang bongsu duduk bersanggul, bicara santun berlemah lembut. Berdirinya saya mencadang usul, moga cadangan sudi disambut. Saya Haryani binti Sukarman, Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Berdiri saya di sini menjadi pencadang kepada ucapan dasar Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Salam hormat dan salam penuh penghargaan kepada Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Puteri layak mendapat penghargaan atas sumbangan dan peranan penting di dalam perjuangan hak kepentingan wanita muda di negara ini. Puteri telah lama menjadi inspirasi kepada generasi wanita muda Malaysia untuk terlibat aktif dalam pembangunan negara dan politik. Melalui program, inisiatif dan aktiviti, Pergerakan Puteri UMNO telah memberikan platform untuk memperkuatkan kemahiran kepimpinan, pendidikan politik dan semangat kecemerlangan dalam kalangan wanita muda. Wanita muda memiliki potensi dan kebolehan yang sama dalam mencapai kejayaan dan memberikan sumbangan yang berharga kepada pembentukan masa depan Malaysia. Oleh itu, Pergerakan Puteri UMNO akan terus memperjuangkan kepentingan wanita, memberi suara kepada mereka dan memastikan bahawa suara wanita muda didengari dalam sebarang keputusan politik. Saya secara peribadi berharap agar Pergerakan Puteri UMNO terus maju dengan matlamat yang murni, kekuatan dan ketabahan yang tinggi, mengembangkan potensi kepimpinan wanita, memperjuangkan hak-hak wanita dan memastikan wanita muda mempunyai peluang yang adil dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih atas komitmen dan sumbangan yang tidak ternilai dari Pergerakan Puteri UMNO dalam memperjuangkan keadilan dan kecemerlangan rakyat. Marilah kita sama-sama agar Puteri UMNO terus berjaya dan menjadi inspirasi kepada wanita muda Malaysia. Saudari pengurusi tetap dan sidang perwakilan sekalian, dalam ucapan dasar Datuk Ketua Puteri UMNO Malaysia, isu-isu ekonomi wanita muda dan gig ekonomi menjadi fokus yang penting. Wanita muda memainkan peranan yang semakin tinggi dalam pembangunan ekonomi negara dan memerlukan perhatian khusus. Terdapat 3 perkara yang boleh dilakukan untuk menjadikan wanita muda pencetus pembangunan ekonomi. Yang pertama, galakkan keusahawan wanita muda dengan memberi mereka akses kepada latihan, pembiayaan dan sokongan mentor untuk memulakan perniagaan sendiri. Kita perlu mewujudkan persekitaran yang menyokong dan memudahkan wanita muda melibatkan diri dalam sektor perniagaan. Yang kedua, tingkatkan kemahiran digital wanita muda agar mereka dapat memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital. Kerajaan perlu menyediakan latihan dan program untuk pembangunan kemahiran digital seperti pemprograman, analisa data dan pemasaran dalam talian. Yang ketiga, perangi diskriminasi gender dalam gaji dan peluang kerjaya. Wanita muda harus diberi peluang yang sama untuk pendidikan dan
dan pekerjaan setaraf dengan rakan lelaki mereka. Sokongan juga diperlukan untuk memajukan budaya kerja inklusif yang membolehkan wanita muda meningkatkan kerjaya mereka tanpa halangan. Oleh itu, dalam usaha pencetus pembangunan ekonomi ini, mereka perlu diberikan latihan yang betul, peluang yang adil dan sistem sokongan yang utuh bagi memastikan agenda ini berjaya. Sidang Perwakilan. Puteri sentiasa memandang serius hal pendidikan agama Islam dan siasah syariah. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Presiden telah melancarkan program Tabika Pra-Tahfiz Kemas. Program ini mengaplikasikan 7M iaitu mengaji, menghafaz, membaca, menulis, mengira, menakul dan manusiawi. Usaha ini merupakan langkah yang sangat baik dalam memperkasakan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak tabika kemas. Ia akan membantu melahirkan pemikiran generasi baru yang seimbang dalam pembangunan duniawi dan ukhrawi. Sungguhlah penting untuk kita mengingati pesanan terakhir Rasulullah SAW yang bersabda, yang disampaikan pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijrah. Baginda bersabda, wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan ada lagi agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dua perkara itu ialah kitabullah dan sunnahku. Tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden atas usaha beliau dalam menjayakan agenda mencintai Al-Quran dan sunnah. Hanya dengan memegang dua pegangan ini, setiap individu akan dapat membentuk kepribadian yang mulia dan berakhlak tinggi, insya-Allah. Sahabat-sahabat puteri sekalian, pada PRU 15 yang lepas, undi 18 memberi kesan kepada undi Barisan Nasional. Maka saya ingin membincangkan tahap kefahaman politik wanita muda terhadap keperluan politik semasa dan pembangunan. Penting untuk memberikan perhatian kepada pemahaman dan penglibatan wanita muda dalam politik kerana mereka adalah aset dalam membentuk masa depan negara. Pertama, laksanakan program pendidikan dan kesedaran politik melalui sesi ceramah, forum atau bengkel pendidikan politik dengan merangkumi pengetahuan asas sistem politik, pentadbiran negara dan pentingnya penglibatan politik dalam pembangunan negara. Kedua, kita boleh memupuk minat dan semangat politik dalam kalangan wanita muda melalui pertandingan pidato, debat politik dan simulasi pilihan raya sekaligus mendorong mereka mempelajari isu semasa dan terlibat dalam perbincangan politik dan memberi peluang mereka menyuarakan pendapat dalam pembuat keputusan. Akhir sekali, sebagai pemimpin Puteri UMNO, kita perlu menjadi contoh yang baik. Perlihatkan integriti, kecemerlangan dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Menjadi inspirasi kepada wanita muda untuk terlibat secara aktif dalam politik. Sehingga hari ini, saya tidak pernah menyesal dan bersyukur diberi peluang menjadi ahli UMNO dan dipilih selaku Exco Puteri UMNO Malaysia penggal ini. Saya bangga berada dalam dewan ini. Kini, saya dan kita semua adalah bukti wanita muda diberi peluang dalam politik. Sidang perwakilan sekalian, telah dinyatakan dalam ucapan dasar Datuk Ketua Puteri UMNO Malaysia tentang sifat keterbukaan. Kita semua memberikan sokongan dengan penuh usul keterbukaan dalam politik dan Kerajaan Perpaduan Malaysia dengan membuka perspektif baru dan menyelami prinsip satu sama lain dalam politik. Namun, ada sedikit penegasan yang ingin saya kongsikan iaitu keikhlasan dalam keterbukaan kita. Kita buka ruang untuk 19 parti di bawah Kerajaan Perpaduan belajar di antara satu sama lain. Tapi, perlu kita ingat untuk terus berpegang teguh kepada pendirian parti dan jati diri
Tetapi kita perlu ingatkan untuk terus berpegang teguh kepada pendirian parti dan jati diri patri. Keikhlasan yang kita maksudkan adalah ikhlas untuk berjuang, ikhlas untuk beri peluang dalam kerjasama ini, ikhlas dalam memimpin organisasi dan ikhlas dalam berpolitik demi tujuan yang lebih besar untuk membangun generasi. Langkah-langkah konkret perlu diambil. Pendidikan politik dan latihan kepimpinan perlu disediakan kepada wanita muda, termasuk program mentor dan bimbingan untuk membangun keyakinan dan kemahiran mereka. Bercakap soal pilihan raya, sekiranya ada di antara kami mempunyai kelebihan, daya kepimpinan dan potensi diri, ditambah lagi pandangan dan kebijaksanaan Datuk Ketua Pucuk UMNO Malaysia, tidak mustahil puteri mampu melahirkan seorang pemimpin yang winnable candidate dengan izin. Sebagai contoh terdekat saya, mantan Ketua Puteri UMNO bahagian Sekading yang sekarang menjadi YB Adun Perak Raja. Kepada ayahanda-ayahanda pengerusi Badan Perhubungan, Ketua UMNO bahagian-bahagian, berilah kami peluang serta ruang sekiranya ada di antara kami layak menjadi calon. Kesedaran mengenai pentingnya kepelbagaian dan keberadaan wanita muda dalam politik perlu ditingkatkan. Program pendedahan dan kepimpinan kesedaran boleh diadakan untuk memperkenalkan peranan politik kepada wanita muda dan menggalakkan mereka bergiat aktif. Keterbukaan dan kebebasan dari diskriminasi perlu diambil berat. Polisi dan amalan yang menentang diskriminasi dan diskriminasi jantina perlu ditekankan. Wanita muda perlu merasa selamat dan dihormati dalam politik dan kerajaan. Wanita muda perlu diberi peluang yang sama untuk berkhidmat dan menyumbang kepada negara. Suara Puteri UMNO harus didengar dan diiktiraf dalam proses pembuat dasar bagi masa depan Malaysia kita. Saudari pengurusi tetap, sudah sampai ke bahagian akhir ucapan saya. Saya ingin mengambil kesempatan untuk membicarakan tentang politik kemaafan dan keputusan pemilihan UMNO serta mendalami konsep kerajaan perpaduan. Kita harus menelan hakikat bahawa kekalahan Barisan Nasional pada PRU15 dengan harga yang cukup mahal. Kekuatan Ikatan Barisan Nasional semakin dipersoal dan sekiranya kita tidak bersatu, nescaya kita akan terkubur. Politik seharusnya memupuk perpaduan dan persaudaraan. Ia harus menjadi platform untuk menyatukan rakyat demi kepentingan negara. Kebebasan kaum, agama dan budaya perlu dihormati untuk mencapai keharmonian dan kemajuan bersama. Kerajaan perpaduan terbentuk atas kehendak Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan limpah kurnia Allah SWT. Isu-isu kepentingan nasional dan pembangunan negara tidak terikat kepada UMNO. Politik haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan yang baik, ekonomi yang berkembang, penyelesaian isu sosial dan keadilan. Dengan menumpukan kepada agenda pembangunan negara, kita dapat mencipta masa depan yang lebih baik dan menawan hati semua warga Malaysia tanpa mengira latar belakang politik. Dalam politik, konflik dan perselisihan faham dan perselisihan pendapat adalah lumrah. Tetapi penting untuk dapat menghormati perbezaan pendapat dan mencari penyelesaian yang baik untuk kepentingan bersama. Dengan sikap kemaafan dan toleransi, kita dapat mengatasi perpecahan dan bergerak ke arah pembangunan yang seimbang dan bersepadu. Satu jari tidak boleh mengukur beras. Justru itu saya kira selain daripada kita berusaha dalam menjayakan politik perpaduan, kita juga perlu mengamalkan politik kemaafan untuk memudahkan usaha kita dalam melaksanakan tugasan dengan lebih selesa. Sudah tiba masanya untuk mengakhiri perselisihan dan melupakan apa jua yang terjadi pada pemilihan yang lepas. Apa yang sudah tu kita sudahkan dan membuat noktah di situ. Saya ambil peluang ini untuk memohon ampun dan maaf pada semua seandainya terdapat kehilafan dalam berkata-kata maupun tingkah laku. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah puan membawa ilmu, binalah bangsa, bina negara. Ayuh bangkit wanita muda, kita bangkit. Hidup Puteri, hidup UMNO. Perkasa Puteri pemangkin perubahan demi Islam, Melayu dan Malaysia. Saya Haryani binti Sukarman, Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia,
Ketua Pegakan Puteri UMNO bahagian Segading, Anak Jati Johor mohon mencadang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.